Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk sahabat semua. Okey. Kali ni topik kita nampak basic. Lebih kepada maintenance lah, service dan juga persediaan blok. Sama ada blok baru ke ataupun blok yang second hand kita beli ke daripada kawan-kawan ke apa semua ke, kita kena check dulu apa yang kita perlu, data setup yang kita perlu buat. Nak pastikan blok ni betul-betul kata angang lah dengan apa yang kita nak buat. So hari ni aku cerita pasal maintenance. Maintenance ni blok yang dah pakai. Bila kita nak buat maintenance ni adalah biasanya kalau blok tu dah bunyi. Bunyi piston kan. Bila kita start pun ada bunyi kering. Dia bunyi blok piston lah bunyi. Terantuk dalam ni. Dia bukan masalah blok ni dah haus apa semua. Dia biasa piston yang haus. Blok tak haus rasanya. Blok susah nak haus. Okay. Kita blok ni walaupun dia ada calar apa semua tu. Nampak guys calar tu semua. Dia tak ada. Dia kata je. Dia syarat blok ni rosak apa semuanya. Dia keluar asap hitam. Bila keluar asap hitam kat exhaust tu. Maksudnya blok ni ada masalah longgar lah. Kita tu pun kena check dulu. Sama ada piston tu ke. Rim piston ke. Kalau misalnya sini dah calar teruk. Dan kita rasa bergaris tu. Confirm lah blok tu. Baru kena potong. Kalau blok macam ni tak perlu potong. Walaupun dia ada kesan-kesan tu. Tak perlu potong Okey, aku kat lampu dulu. Macam tu ada calar-calar tu. Calar-calar garis tu tu normal. Dia tak keluar asap hitam pun. Okey. Dan tak keluar asap hitam pun. Dia okey normal. Okey, jadi kejap sebelum tu. Okey. Aku ambil lampu senang. Tu. Buat salah tu. Kesan-kesan tu normal lah. Dia tak keluar asap hitam. Dia kesan tu ada kesan geseran daripada piston masa jam lah. Biasanya berlaku bila jam ke apa semua akan berlaku gitu. Okay, tapi dia tak merosakkan blok. Dia hanya merosakkan piston. Nanti aku tunjuk. So, bila kita akan kena tukar piston tu. Bila dia dah start bunyi bising. Dia bunyi bising, bunyi blok. Dia bunyi bahagian blok. Bila enjin tu. Kan enjin macam ni kan. Ni ada head, ada apa semua. Lepas tu, bunyi enjin tu kat kawasan ni. Kawasan blok. Okay. Aku tunjuk. Piston ni, di masalah dia dah longgar. Piston dah longgar, kesan dia biasalah. Dia haus tepi ni. Nampak? Dah haus. Ni hitam ni, calar ni. Nampak kesan calar. Sekejap aku tunjuk dekat sikit. Tu kesan calar ni. Walaupun sikit, dia akan menyebabkan blok ni jadi bising tau. Dah hilang garis ni memang banyak sebenarnya. Okey, nak tengok piston longgar macam mana. Ni dah kita cabut ring piston. Ni dah pakai, kita cabut ring piston. Ring piston ni kita cabut. Kita masuk dalam blok. Sepatutnya masuk bawah lah. Tapi kalau longgar, masuk dari atas pun lepas. Try tu. Tak lepas. Masuk bawah. Dia memang taper standard lah. Untuk motor taper dia daripada dia bawah longgar, atas ketat. So tengok aku buat Nampak? Piston dia keluar. Longgar gila. Bila kita buat macam ni. Nampak? Ni longgar. Ni piston ni longgar. Macam tu dah longgar. Piston kedua pula. Ni piston jenama Ferris 1 Dome. Pun longgar. Ni pun jam panas hari tu rasanya. Jam panas juga. Dia kalau kena ni memang dah longgar ni. Dia dah makan tapi memang longgar lah. Tengok dah masuk ni lah. Okey. Ni dah lama dah ni. Aku pakai ni. Ni je lah. Semua dua-dua ni dia ada jam panas lah. Ada sejarah jam panas. Semua longgar. So yang ni longgar. Ni ring piston ni. Aku tunjuk ring piston dia ni. Macam mana nak prepare. So yang ni yang baru punya. Ni baru beli ni. Aku ambil jenama Espada. Pattern Espada. Okey. Jatuh. Sekejap. Jenama Espada. Semi-dome sikit je ni. Bukan dome banyak pun. Ni semua ni. Persamaan dia adalah untuk dia punya pocket valve untuk head 28, 24, 27, 23. Lepas pocket valve dia, jarak dia ni 47 mm. Jarak kawah ni dengan kawah ni 47 mm. Baru boleh untuk head 28, 24 dengan 27, 23. Contoh sekejap. Okey. Ni dah tunjuk sikit sebelum aku lupa. So 47. Biasanya 47 dia akan lepas. 47 dia 0.
47. Kita setting 47. Memang aku dah ukur biasa, aku dah buat dah. Untuk head racing, jarak pocket bar adalah 47. Lebih kurang. Boleh tu, 47 mm. Oh, tak nampak pula. Nampak? 47. Baru lepas. Ada satu yang tak lepas sebenarnya. Furious 1 ni tak lepas sebenarnya. Furious 1 pula. Ni. Piston shark. Tak lepas. Dia tak cukup. Sikit je. Nampak ada kesan tu. Kesan terkantuk. Tu. Ni tak lepas. Dia nak 47. Dia tak lepas 47. Betul-betul ada tu. Tu kena. Dia nak 47. 47. Baru boleh hit 24, 28, 27, 23. Baru lepas. Okay. Itu salah satu lah. Info. So. Blok ni tadi. Okay. Lupa dia ni longgar. Ni longgar kan. Okay, kita masuk blok baru pula. Blok baru. Tengok, blok tak rosak pun sebenarnya. Piston sahaja. Ramai orang tukar blok. Jadi rugi. Kesian kat orang. Satu blok ni boleh tahan 30,000 kilo. Tengok fit. Dia bukan ketat lah. Dia fit. Bukan ketat. Kalau ketat tak boleh tolak. Ni tolak. Tada. Masuk. Fit. Okay, tengok aku kayang. Tengok ni aku kayang. Lekat dalam tu. Fit. Fit bukan ketat. Fit. Nampak? Ni baru betul. Nanti. Ni baru betul. Okay. Settle dah bahagian piston. So, bila longgar bunyi sini, jangan tukar blok. Tukar piston saja. Beli piston ni murah. Bawah RM30. 20 lebih. Beli kat Shopee. Cari yang paling murah. Tapi tengok jenama jugalah. Tengok elok juga. Tapi semua ni sama. So, bang, ada perbezaan. Piston ni bila kita tukar-tukar ni. Beza dia biasa ketinggian dia lah. So, kita nak ukur. Beza dari segi kedudukan ring piston semua sama. Ketinggian blok gitu je lah. Ketinggian piston. So, kita bandingkan dengan Hyper ni dulu lah. Dengan Furious 1. Lekat pula. Dari sini lah. Okay, boleh dah. Okay. Tak fokus pula. Okay. Tinggi sikit. Tengok Furious 1 punya. Songkok dia tinggi. Tebal. Terlucut. Macam tu lah pegang. Sama je ring. Kedudukan ring semua sama. Okay. Pattern dia, lubang dia lain sikit lah. Espada ni bagus sikit. Aku suka Espada sebenarnya. Skirt dia panjang. Sama dengan Furious 1. Skirt panjang ni bagus. Dia align piston tu. Untuk jalan jauh sedap semua. Yang skirt pendek ni untuk jet erok biasanya. Ni skirt pendek dia ada pin dalam ni. Lepas tu dah masuk. Okay. Okay. Dia tinggi. Okay. Bisa sama tinggi. Tengok skirt dia pendek ke dia. Skirt pendek ni skirt labuh. Okay. Dia tinggi sikit yang ni. Yang ni kalau kita nak buat deck clearer payah sikit ni. Deck clearer banyak tak boleh. Kena turun banyak ni. Gasket kena lapik tebal sikit. Espada tak perlu banyak lapik. Jadi dia memang dah rendah. Okay lah. Bagi yang nak cari CR yang moderate untuk Cam S4. Spek besar. Contoh 56 ke atas lah. 56. Yang gini 125cc ke atas. Kita senang cerita. 125cc dan ke atas. Memang kita nak pakai Cam S4. Memang kita kena CR kena rendah lah. Memang kena tenggelam. So yang ni mudah lah untuk rendahkan CR. Yang pattern rendah memang kita masuk pun dah tenggelam dah. Dengan blok ni. So seterusnya. Kita cerita pasal ring piston pula. Ramai orang yang PMP kan. Okay. Untuk ring piston ni kita tak boleh PMP sebenarnya. Tapi kalau PMP pun okey. Tapi lambat lah korang nak berpantang tu. Sebab motor akan jadi berat awal-awal. So setiap ring ni. Untuk ring ni tak apa PMP. Tak ada masalah. Sebenarnya ada kat orang buat gap. Tapi biasanya untuk yang ni. Dia tak ada masalah. Stress dia tak banyak. Stress dia memang dia okey. Yang orang betul-betul check adalah. Ni. Compression ring. Compression ring. Yang ni orang tak tahu sangat. Orang tak tahu sebab benda ni macam gap dia tu okey lah. Memang dia ukur tu tak ada masalah. Yang orang jaga betul-betul ni. Compression ring. Compression ring ni gap dia untuk motor Kapcai bermula daripada saiz piston 50 hingga 65 hendaklah 0.2 mm hingga 0.25 mm. Antara tu. Wajib. Kayaknya korang kena wajib dapat 2 lah at least. 2
2 pula. 0.2 mm. Wajib Okay, aku tunjuk dulu. Yang ni dua-dua ni aku dah asah. Yang ni memang lepas 0.2 mm. Contoh cara nak check gap ni, maksudnya bila kita masuk episode ni ada gap ni antara ni 0.2 mm. Maksudnya dalam filler gauge tu duduk di antara ni dengan ni 25. Gap dia ni. 20 boleh masuk, 25 tak boleh masuk. Okey tu. Berada di antara 20 hingga 25 tu. Ya tak? 25 tak boleh masuk, 20 boleh masuk. Maksudnya di antara 20 hingga 25. Okey. Contoh kita masuk daripada bawah tau. Untuk motor dari bawah, kereta daripada atas. Sebab taper motor bawah ni besar daripada, sebab piston bawah masuk daripada bawah. Tak boleh masuk di atas. Motor lain sikit. Taper dia lain. Taper dia bawah kecil, atas. Bawah besar, atas kecil. So masuk bawah macam ni. Masuk je guna-guna. Untuk gini dulu. Ambil piston. Betulkan dia untuk luruskan. Lepas tu tolak piston ring tu. Cara terbaik, kedudukan terbaik, aku suka duduk tengah-tengah. Duduk ke tengah-tengah. Sebab dia taper sebenarnya. Tapi ambil tengah-tengah tu dia ngam lah. Okay, so kita tengok kedudukan dia. Ring tu, mana gap dia tu. Nampak gap dia. Tu. Tu gap. Nampak gap dia tu. Kita kena ukur gap tu. Okay, dah. Tak nampak sangat aku cahaya sana tu. So, terbuka ni. Okay, cantik cun. So, kita ukur gap tu dengan 20 ni. Ni 20 20. Ngam-ngam. Cantik. Sebab aku dah asah yang tu. Lama dah. Dia kekal sebenarnya benda tu. Susah nak tu. 25 tak boleh masuk. 25 tak masuk. 20 boleh masuk. 25 tak boleh masuk. Ngam. Okay. Ni contoh lah. Okay. Lepas tu aku ambil ring yang ni pun rasa lepas ni. Ni satu set aku buat. Okay. Ini nak 20 tau. Kalau kau PMP memang tak dapat 20 tu. Tolak dia tengah. Bagi dia lurus. Tu. Tu. Tu gap. Ni percahayaan tak cantik sangat. Tapi aku tunjuk. Ni longgar sikit lah. Longgar sikit lah. Masuk 20 tapi longgar sikit. 25 pula. Tak boleh masuk. 25 boleh masuk tak? Besar ni. Kejap 25. 25 boleh masuk tak? Ni besar ni. Terlebih besar. Ni terlebih besar sikit. Tapi tak ada masalah. Dia tak silap aku maksimum 3. Bawah 3. 0.30. Bawah 3. Ni agak besar lah ni. Okay. Tapi boleh lah. 25 tadi tu fit je ni. Tak tahu aku sengit ke apa. Tapi lepas lah. Dia gini. 2.0 hingga 2.5 ideal lah. 2.0 0.2 hingga 0.25 ideal. Okay. Ni 20 hingga 25 ni ideal. 25 tak boleh masuk tak apa. 20 boleh lepas. Okay dah. Kalau 25 boleh masuk, satu lagi atas dia berapa? 30. Bawah 30 wajib tak boleh masuk lah. Tidak boleh lebih daripada 30. Kalau 30 boleh masuk, 0.30 boleh masuk, tu memang besar. Risiko untuk enjin berasap lah. Okay. Okay. Kalau yang baru punya. Kalau yang baru biasanya dia fake. Yang ni tak baru lagi ni. Ni dah second hand dah. Ni yang dah pakai. Tapi yang ni aku PMP hari tu. Tak buat gap langsung. Rasanya rapat ni. Aku pernah check dia rapat sebenarnya. Aku tak asah. Malah nak asah hari tu. Dia asah sikit je sebenarnya. Dia beza sikit je. Nak dapat 0.2 sikit sangat lah. Memang ring piston datang baru dia hilang ke baru kau beli ke blok baru. Memang dia rapat. Nampak tau. Rapat gila tu. Tu. Memang tak lepas ni. Tengok 2.0 dulu lah. Tu. Mana korang nampak? Okay. Tunjuk. Memang tak boleh masuk bos. Rapat sangat. Ni tak boleh masuk. Ni aku rasa ni 0.5 je. Ada 0.5. Tapi memang tak boleh masuk lah. Tak lepas. 20 tak masuk. Tak masuk bos. Tak masuk. Memang tak masuk. Nampak. Yang asal-asal memang dia rapat. So yang ni bahaya. Kalau overheat memang dia lekat. Dia berat motor berat. Dia tak lekat sebenarnya. Dia berat. Akan berat. Dia tak pergi. Ni set dia. Memang motor tak pergi. Kalau kita tak buat ring gap tu dengan betul, dia tak pergi. Ni yang baru punya lah. Biasanya pakai set baru lah biasanya.
nak buat. Sikit je pun asah. So, alat untuk asah 5 biasa je. So, cara dia biasanya aku pakai plier je. Kepit pakai plier gitu. Contoh. Yang ni dah asah. Yang ni tak asah lagi. Yang ni sikit je. Ini kan. Pegang gitu. Kayak gitu. Nampak lah gitu. Asah je. Gitu je. Sikit je. Memang sikit je. Kau buat, kau letak. Kau buat, kau ukur. Sampai lepas 2.0. Itu je sikit saja kena asah. Alah, asah sikit je pun. Biar je lah bang. Lama. Kalau nak bagi dia haus ni. Haus dah tak cantik dah. Bila ni. Dia haus ni tak cantik. Memang dia ada gap kat sini. Tapi dah tak cantik dah. Sebab dia dah nipis ujung ni. Kalau boleh biar gap tu siap-siap kita buat. Sebab bila dia dah macam tu rapat. Bila enjin panas dia boleh rapat tau. Rapat. Jadi enjin dia berat. Dia tak lekat. Untuk ring piston jarang orang jam ring piston. Untuk two stroke lagi lah. Two stroke tak silap aku 3.0. Kalau 3.0 kayaknya 30 lah. 0.3. Okay. Minta maaf tersalah korang kena tu sikit. Kena alert sikit lah. Malam aku buat video. Sibuk lah siang. Okay, 2.0 0.25 mm. Okay. Cara formula dia ada formula ada. Saiz piston darat 0.04. Contoh piston 50 paling kecil lah. Kita ES5 standard. 50. Darat formula dia 0.004. Ya, 0.2 mm. Bang, saya piston 56. Okey, boleh. Piston 56. Darat 0.004. Ni nisbah lah. Dia sebenarnya inci ke berapa ke. Nisbah ni macam ni. 0.04. Dalam bentuk inci pun 0.04. Dalam ni 0.04 konstan ni. Sama sahaja. 56 ni. 2.2. So nampak tak? 0.2 hingga 2.2 lepas tak? Lepas. Duduk di antara ni, betul tak? Okey tu. Nak cari 0.224 ni. Tak boleh. 0.2 kita ada lah. 20. Tadi. 20 kita ada lah. 0.2 ni. 20 ni 0.2 kau kena faham. 0.2 ni. 0.224. 22 lah kira. 22 lah. Kita pakai 25. Antara tu dah okey dah. Saya piston 65 bang. Sikit je beza pun. Tak banyak pun. Tak ada. Walaupun 65 dengan 56 jauh lah. 10 lah. 10 ke berapa? Gitu lah. Darab dengan 0.004. 0.26 lebih sikit lah. 25. Yang tadi tu lah. Yang tadi yang kita ukur 25 lepas tu. Boleh lah. Spek 65. Spek 65 lepas. Nampak beza sikit je pun. Tapi penting. Walaupun gitu penting. Jadi kita punya indikator ni lah. Untuk EX5 geng-geng EX5. Piston tak ada. EX5 65. Piston 50 tadi berapa? Dapat 20 tepak. Piston 60 duduk antara ni. Piston 56 duduk antara ni. 20 hingga 25. Okay, faham cara nak tu. So bila ada blok bunyi, piston dah bunyi, piston dah longgar, tukar piston sahaja selagi mana asap hitam tak keluar. Maksudnya ring piston dia seal, cuma dia bising sebab piston longgar yang tadi kita goncang ni. Okay, faham? Itu sahaja untuk hari ni. Okay, berkaitan dengan DCR. Ada orang tanya DCR tu ukur kat mana bang? Okey. Macam mana stroke? Stroke jap. Stroke. Tahu kan stroke? Stroke adalah dalam ni. Dalam ni. Kalau stroke EX5 kelas 1 55. Okey. Tapi bila DCR kita akan ukur bukan stroke yang penuh ni yang sampai bawah dot center. Kita ikut IVC. Bila IVC, intake valve close pada kedudukan contoh 55 degree. Jadi piston ni akan naik atas sikit. Bila naik atas gini, kedalaman ni kita ukur pada degree tersebut. Sebab tu kena buka balik head semua. Lepas pada kita die cam, kena ukur balik. IVC dapat 55. Piring die cam tu biar kat situ. Cabut head je. Lepas tu kita pusing kat 55 IVC. Piston duduk kat sini kan. Naik dari bawah naik gini kan. Ukur kedalaman dia. Ukur kedalaman di sini. So kira sisi ikut kedalaman dia. Selama ni kita ikut sisi darat dan kedalaman asal 55.5 untuk kelas 1. Kita dah ukur ikut kedalaman ni. Piston berhenti ni. Tu adalah DCR. Siapa yang faham? Faham. Siapa yang tak faham? InsyaAllah korang akan faham. Okay, tapi tu dah DCR saya dari segi kiraan lah. Dan aku dah buat shortcut lah. Tak payah pakai dah benda tu. Boleh nak pakai untuk korang punya rujukan lah. Kita orang terus pakai PSI test lah. Semakin tinggi dia naik atas, semakin sikit dah dia compress. Faham tak? Valve tutup. Kat sini baru valve tutup. Baru start compress. Sikit lah. Makin sikit makin rendah lah PSI korang.
Sebab tu makin rendah PSI korang, makin tinggi dia naik. CR korang kena tinggikan lagi supaya PSI tu dapat naikkan balik. Bila dia duduk bawah ni terus tutup. IVC dia dah tutup. Dia start compress daripada bawah. Banyak lah. Jadi ketat lah. Untuk yang cam biasa ni. Cam racing dia naik sini baru start compress. Lagi racing lagi tinggi. Two stroke lebih pada separuh. Lebih pada separuh dia baru start compress kat sini. Walaupun stroke dia panjang, dia start compress sini. Sebab apa? Lubang exhaust dia ada kat sini. Lubang exhaust dia kat sini ada. Antara dua. Lubang exhaust di bawah lah. Biasa. Lubang exhaust bawah, lubang intake atas kan. Macam tu lebih kurang. Lubang exhaust tepi ke aku tak ingat dah. Tapi ada lubang exhaust dia paling atas. Dia kira kat DCR dia kat lubang exhaust. Lubang exhaust tutup kat sini. Panjang tu lah. Kalau 31mm lah stroke dia. Walaupun stroke dia asal 50. Tapi dia exhaust dia tu 31. So daripada 31 je lah stroke dia sebenarnya. DCR stroke adalah 31mm je lah. Kalau tu stroke punya tu lubang exhaust dia kira. Kalau kita 4 stroke ikut IVC, valve close kat mana? 55 degree. Piston duduk kat mana? Faham? Itu saja. Itu DCR. DCR yang sebenar. Macam aku punya formula tu E DCR. Estimate je. Lebih kurang je. Dekat-dekat tak apa. Yang paling tepat PSI lah. Paling tepat PSI lah. Setakat ni memang tidak mengecewakan lah. PSI tu memang betul lah. Kalau CR ni bukan salah korang pun. Teknik kan biasalah berubah-ubah setiap orang. Tangan kan tak seni sangat nak isi air semua tu kan. Tak semua orang. Orang yang pakar bila korang dah tahu head apa korang pakai, korang dah tahu dead clean macam ni. Pemain otai tengok gini, dia rasa tak lepas lapik sikit. Nampak? Dia gitu je. Dia check, tak lepas turun sikit. Okay. Ni lebih turun sikit. Ada yang tu ni dalam sangat, up sikit. Nampak? Dia gitu je, dia tahu dah. Lepas ke dok, dia tahu. Orang otai macam tu. Tanya siapa-siapa yang buat IC, dia pegang gitu je. Pisting dalam mana dia tahu dah. Dalam sangat ni. Dia tahu. Dia tahu dah, dia boleh rasa. Tengok head, dia tengok head. Cover head, dia tengok sini. Spek apa ni? Gini. Tak lepas. Dia tahu dah. Can apa? Can gini. Tak lepas. Lepas tak lepas, dia tahu dah. Orang time macam tu. So, itu saja untuk hari ni. Simple tapi berguna. Bila blok bunyi, check dulu minyak hitam asap. Asap hitam keluar dah kat exhaust. Tak. Okey, maksudnya piston jalan longgar. Lepas tu, check. Check dia, cabut piston. Cabut ring dia, masuk. And then goncang macam ni. Ni bunyi. Longgar, tukar terus. Piston sahaja. Masuk piston baru. 56 juga. Saya sama. Fit bos. Mana dia goyang? Fit. Comel. Nampak? Espada ke? Aku pakai dua je nama. Espada dengan kalau yang brand luar aku pernah try dah tu. Virus One dia semua. Okey lah tapi dia tinggi sangat siap dia. And then dia punya kemasan tu semua kurang sikit. Aku ambil Espada dengan Taicom. Taicom apa tu? Yang Sonic. Sonic Taicom. Sonic Taicom pun best. Sonic Taicom dia dome dia besar tapi tenggelamkan tak ada masalah, mudah sebab dia pendek. Senang lah nak adjust CR, nak tenggelamkan pasti senang. Yang ni payah sebab tinggi sangat. Yang ni pun payah sebab tinggi sangat. Nak rendahkan susah. Sebab dia punya offset ketinggian tu tinggi sangat. Ni sharp. Tu pun pocket bar kena buat lagi. Ni Forest One. Ni pun dead clean okey lah sama dengan ni. Cuma dia ni tinggi atas ni. CR dia tinggi ni. Tinggi atas ni. PSI walaupun aku buat rendah tu PSI dapat 18. 200 aku dapat. 200 lebih walaupun aku rendahkan 0.5. Still lagi 200. Ya ni rendah 0.5 settle. Senyap. Ni rendah 0.5 tu dapat 175, 180 dah. PSI. Okey lah untuk setting. So, itu saja untuk hari ni. InsyaAllah semoga bermanfaat. Ingat ni sahaja. Compression ring saja. Yang dua ring atas sahaja. Yang ring bawah tak perlu lah. Abaikan je lah. Tak apa. Tak ada masalah. Sebab ni scraper je. Scraper ni aku dah ukur. Biasanya gap dia tu diterima lah. Lagipun dia punya pengembangan ni takkan rapat ni. Memang cantik lah. Biasanya okey so far. Tanya pemain pun tak buat. Tapi kalau nak buat tengok. Gap dia cantik lah. Tak ada masalah. Oil ring, scraper tak ada masalah sebenarnya. Tapi boleh nak check. Buat sama kalau nak buat semua. Kalau korang ni jenis teliti. Semua kau buat 0.2mm. Semua gap oil ring pun. Oil scraper ni pun. Ni pun 0.2 juga. Okey je tak ada masalah. 0.2 yang 0.2.
25. 20, 25 ini je. InsyaAllah. Semoga bermanfaat. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.